This is Minor Schuler. Sultan Muhammad Jiwa Science Secondary School, once known as Science Kedah, first established in 1973 with the first principal, Mr. Abdul Syukur Abdullah. As a fully residential school and a dedicated science school, we are focused on science and mathematics. This makes us, the science students, different from the others. Innovation is one of the biggest achievements in Sultan Muhammad Jiwa Science Secondary School. This achievement actually raised the name of SmartJ not only in Malaysia but around the globe. For example, these innovative students actually never fail to conquer the overall champion. For example, PT3, Paper to Battery Project, Super MSE Project, Agibax projects, and so on. Leading the nation in innovation. This slogan actually encouraged the patience and thinking of the students to perceive great success. SmartJ's teachers been able to encourage each students in various aspects based on their own fields. In that matter, each teachers complete the needs of a student in every point of views. Quality of a school's environment and its facilities has a strong influence on students' learning. Can provide data to derive many indicators for assessing the quality of education in a school. As for SmartJ, the facilities provided are labs for science-based subject, which is biology lab, chemistry lab, and physics lab. Co-curricular activities have become a fundamental part of school life and aids in improving students' learning at school. These activities are mandatory and necessary for every student to participate. Sport is an aktivitaten das gut für unsere Gesundheit. Sport kann verbessern unsere Fähigkeiten und Fitness. Diese sind hilfreich für unsere Persönlichkeit. Leaders are born here is the motto of Sultan Muhammad Jiwa Science Secondary School. Based on the motto, we can conclude that SmartJ schools are to create better generation in the future that contribute not only to our school but our country in various aspects. After years and years, our school has successfully created individuals that are dynamic and contributive. From the one who are known to the world to the one who did the smallest deed. All of them are the one who are worth remembering of as they are once the student of SmartJ Science Kedah. Ke Pekan Kuala membeli bingkai, sayang pesanan, terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ingin mengucapkan kepada para guru dan pelajar sekalian ke siri webinar bagi kuis STEM Biodiversity sempena Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian peringkat kebangsaan tahun 2022. Saya dengan sukacitanya ingin memperkenalkan dua penceramah kita pada hari ini. Penceramah yang pertama, Encik Muhammad Abdul Muin Mat Akil selaku Pegawai Sains Kanan, Pusat Kajian Kelestarian Global, Universiti Sains Malaysia. Penceramah yang kedua pula, Profesor Madya Dr. Mardiana Idayu Ahmad selaku Timbalan Dekan Pusat Pengajian Teknologi Industri, Universiti Sains Malaysia. Saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru dan pelajar sekalian kerana sudi menghadiri siri webinar yang telah disediakan. Untuk pengetahuan guru-guru dan pelajar, siri webinar ini mengandungi dua sesi ceramah. Ceramah yang pertama akan disampaikan oleh Encik Muhammad Abdul Muin Mat Akil yang bertajuk Kepelbagaian Kehidupan Liar
dan alam sekitar di Malaysia. Manakala, sesi ceramah yang kedua pula akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Mardiana Idayu Ahmad yang bertajuk Tenaga Lestari. Tempoh ceramah yang disampaikan adalah selama 45 minit bagi setiap sesi ceramah yang disampaikan. Tanpa buang masa lagi, saya menjemput Encik Muhammad Abdul Muin Mat Akil untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Kepelbagaian Kehidupan Liar dan Alam Sekitar di Malaysia. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Abdul Muin bin Mat Akil. Untuk sesi ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan biodiversity di Malaysia. Saya Muhammad Abdul Muin. Saya bertugas sebagai pegawai sains di Pusat Kajian Kelestarian Global USM. Jadi saya akan mulakan dengan sedikit pengenalan berkenaan biodiversity. Baiklah. Apa itu biodiversity? Kita bermula dengan perkataan biodiversity tersebut. Apakah sebenarnya maksud biodiversity? Jadi bio bermaksud hidupan. Ianya termasuklah semua hidupan yang ada. Itu kemudian diversity bermaksud kepelbagaian. Jadi dalam bahasa Melayu ia juga dikenali sebagai kepelbagaian, tapi dalam kebanyakan berita ataupun dalam tulisan kita ada juga guna diversity secara terus, tetapi sebenarnya dia juga bermaksud kepelbagaian. Jadi biodiversity bermaksud kepelbagaian hidupan. Jadi sebenarnya biodiversity ini merangkumi satu aspek yang agak luas, merangkumi semua kehidupan yang ada di dunia lah. Jadi contoh, kalau kita tengok gambar di belakang tu, kalau kita lihat ada gambar. Jadi kalau daripada gambar tersebut kita boleh tengok apakah kepelbagaian yang ada, kepelbagaian hidupan yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi kalau kita tengok di sini ada seekor gajah, ya. Gambar ini diambil sebenarnya di jalan Grip, jalan Rebuhaya Pantai Timur. Saya ambil sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, kepelbagaian hidupan yang terdapat di dalam gambar tersebut adalah gajah itu sendiri, salah satu hidupan yang ada di situ. Kemudian pokok-pokok yang ada di kawasan tersebut. Jadi kalau kita lihat, ini ada lalang, ini ada pokok berkayu yang ada di belakang ni yang pelbagai. Jadi kalau kita nampak ada banyak jenis. Jadi kepelbagaian jenis itulah yang mewakili diversity ataupun kepelbagaian hidupan yang ada di kawasan ataupun dalam gambar tu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan biodiversity, kepelbagaian hidupan di sesuatu kawasan yang kita tengok ataupun kita lihat di sekeliling kita. Baik. Kemudian biodiversity ni kita sebenarnya merangkumi dua komponen utama, iaitu kingdom ataupun alam. Dua alam utama, iaitu alam animalia ataupun tumbuhan dan juga alam plantir. Saya minta maaf, saya letak terbalik ya, animalia dengan plantir. Okey. Animalia ialah haiwan dan plantir ialah tumbuhan. Baik, dua komponen utama ini yang mewakili kepelbagaian hidupan yang ada di sesuatu kawasan. Baik, untuk pengukuran biodiversity, berdasarkan sebenarnya pengukuran biodiversity ini dibuat untuk sesuatu kawasan itu berdasarkan mungkin kita dah ada rekod ataupun kajian yang sebelum ini tentang kawasan tersebut, berapa banyak ataupun berapa banyak hidupan yang ada di kawasan tersebut. Kemudian berdasarkan rekod sedia adalah, maknanya kajian yang telah dibuat ataupun kajian-kajian baru yang berterusan. Kita juga ada banyak universiti awam yang terlibat dan juga pengkaji-pengkaji dari luar yang bekerjasama dengan universiti awam di Malaysia untuk membuat kajian berterusan berkenaan spesies-spesies baru, ataupun ada juga kajian yang mendapati kepupusan juga ya. Jadi biodiversity ni kajiannya bukan sekadar untuk menemui spesies baru, ia juga untuk menyimak status terkini sesuatu spesies di sesuatu kawasan. Jadi
jika spesies itu didapati telah pupus di kawasan tersebut, jadi ia perlu dikeluarkan daripada senarai biodiversiti bagi kawasan tersebut. Oleh itu, biodiversiti ini adalah sesuatu yang sentiasa berubah ataupun yang kita boleh kenali sebagai yang sering disebut sebagai dinamik, sesuatu yang dinamik yang sentiasa berubah dan ianya perlu dikaji secara terus dan disemak sentiasa. Okey, untuk pengukuran biodiversiti juga kita menggunakan kaedah pengecaman jenis ataupun spesies yang ada di kawasan tersebut. Jadi jenis ataupun spesies inilah yang memberikan nilai biodiversiti bagi sesuatu kawasan. Jadi pengecaman ini dilakukan berdasarkan pengkelasan tertentu, contohnya untuk haiwan ya, untuk animalia. Untuk kingdom Animalia kita banyak menggunakan International Code on Zoological Nomenclature ataupun ICZN, dan untuk tumbuhan ataupun plantae kita ada banyak guna, ada beberapa lah. Jadi tumbuhan ni sebagaimana yang kita tahu diversitinya sangat-sangat tinggi, jadi dia ada pengkelasan tertentu, ada kaedah tertentu pengkelasannya untuk setiap kumpulan tumbuhan. Jadi ada contoh untuk algae ataupun alga ya, fungi ataupun kulat, mushrooms, lepas tu tumbuhan sendirilah. Okey, ICBN adalah International Code for Botanical Nomenclature. Okey, itu adalah beberapa kaedah pengkelasan yang digunakan oleh saintis untuk menentukan untuk membuat pengecaman spesies dan menentukan kepelbagaian. Baik, seterusnya kita pergi kepada pengkelasan. Jadi pengkelasan sebenarnya kalau kita sebut berkenaan dengan sesuatu spesies ataupun sesuatu jenis pokok ataupun haiwan yang ada, jadi pengkelasannya secara am. Jadi saya rasa adik-adik ataupun rakan-rakan yang melihat presentation ni, rasa ada yang agak kenal lah, yang familiar, yang biasa dengan tengok rajah ni ya. Jadi pengkelasan sentiasa bermula daripada alam, jadi ataupun kalau dalam bahasa Inggeris kita kenali sebagai kingdom lah. Jadi kingdom ni macam saya cakap tadi ada animalia dan plantae. Jadi kemudian dia turun kepada phylum, kelas, order, genus dan spesies. Jadi untuk penentuan biodiversiti di suatu kawasan, kita melihat kepada bilangan spesies ya. Jadi peringkat ini, bilangan spesies yang ada di kawasan tersebut. Itulah peringkat yang menentukan biodiversiti bagi sesuatu kawasan. Okey, kemudian sistem penamaan juga, kalau kita nak namakan sesuatu spesies mengikut pengkelasan saintifik ya. Jadi beginilah. Jadi tadi saya terbalikkan piramidnya, ini ke atas ya. Jadi kalau nampak kingdom Animalia, ini contoh ini adalah manusia. Okey. Manusia adalah haiwan, okey, dikelaskan sebagai haiwan, chordata, kemudian Mammalia dan primate, hominid. Genus ialah Homo, kemudian nama spesies yang diberikan untuk manusia moden ya, manusia moden dipanggil. Jadi ia adalah Homo sapien. Jadi Homo adalah jenisnya dan sapien ialah nama spesies. Jadi sistem ini kalau kita lihat ada dua nama. Jadi penamaan organisma yang ada sentiasa ada dua nama ini yang terdiri daripada jenis dan spesies. Jadi dua nama ataupun kita juga kenali sebagai sistem binomial, ataupun bi maksudnya dua, nomial nama. Jadi dua nama. Jadi dia terdiri daripada genus dan spesies, dua nama. Okey, sistem binomial ni dimulakan oleh Bowhin Brothers sebenarnya daripada tahun 1958. Kemudian dia sebenarnya telah dipanggil sebagai sistem Linnaeus jugalah sebenarnya, sebab secara rasminya ia digunakan oleh Carl Linnaeus dan diperkenalkan secara rasmi oleh Carl Linnaeus pada 1758. Jadi sistem ini juga binomial Linnaeus, kadang-kadang dia dinamakan sebegitu. Okey. Jadi saya harap semua boleh fahamlah secara ringkas berkenaan penamaan saintifik lah untuk sesuatu spesies. Okey, kemudian kita bergerak kepada biodiversity di Malaysia. Jadi biodiversity di Malaysia ni
sebenarnya Malaysia kita merupakan antara salah satu negara yang mempunyai biodiversity yang tertinggi ya di dunia. Jadi di Malaysia mengikut laporan terbaru kita masih mengekalkan lebih 50% kawasan Malaysia ni dilitupi dengan hutan. Jadi itu adalah kita punya azam lah. Jadi kerajaan telah memutuskan bahawa kita akan mengekalkan sekurang-kurangnya 50% kawasan hutan di Malaysia. Okey. Kemudian kita pergi kepada anggaran biodiversity secara ini bukan tepat bukan tepat. Jadi anggaran biodiversity untuk pokok vaskular pokok vaskular ni secara mudahnya pokok vaskular ni pokok berkayu lah. Jadi pokok vaskular ataupun yang mempunyai sel xylem dengan flowworm. Jadi kalau ada adik-adik yang biasa dengan nama sel tersebut, jadi dia panggil sel vaskular, xylem dan flowworm. Jadi ada lebih kurang 15,000 spesies. Ya, ada banyak pokok. Kemudian untuk invertebrata ini maksudnya ialah, apakah maksud invertebrata? Vertebrat bermaksud tulang belakang. Kalau invertebrate maksudnya tidak bertulang belakang. Haiwan yang tidak bertulang belakang ada lebih kurang 150,000 spesies di Malaysia ya, banyak. Jadi haiwan invertebrata memang banyak. Kemudian untuk mamalia kita ada lebih kurang 306 spesies. Ada lebih kurang 827 spesies untuk burung. Kemudian ada 242 spesies amfibia, 567 reptilia dan 449 spesies ikan air tawar dan 1,600 lebih spesies ikan air masin. Jadi ini saya ambil daripada data daripada website MyBeast ya. Sebenarnya MyBeast ni adalah suatu website yang diwujudkan oleh KEXA dan FRIM untuk merekodkan diversity yang ada di Malaysia ya. Jadi boleh melawat website dia www.mybeast.gov.my. Jadi dia ada banyaklah data dan gambar-gambar spesies-spesies yang ada di Malaysia. Baik, saya akan lebih menumpukan kepada bahagian burung, amfibia dan reptilia memandangkan itu adalah bidang kepakaran saya. Saya akan cuma sentuh sedikit untuk pokok-pokok dan mamalia. Okey, jadi saya harap sebab saya tidak akan bercakap banyak berkenaan dengan topik tersebut, memandangkan ia bukanlah topik yang saya betul-betul biasa ataupun saya pakar berkenaannya. Jadi saya akan lebih menumpukan kepada 3 kumpulan ini. Baik, kita akan seterusnya pergi kepada kepentingan. Jadi biodiversity ini secara am ada lebih kurang 3 kepentingan yang disenaraikan. Okey, biodiversity macam kita tahu sebenarnya biodiversity ia membekalkan udara kepada kita. Sebenarnya pokok menghasilkan oksigen. Jadi kita tahu kita sebagai manusia kita memerlukan oksigen. Jadi oksigen ni sebenarnya dihasilkan oleh pokok. Jadi pokok juga memberikan kita, pokok dan hidupan binatang yang kita ternak juga memberikan kita makanan. Jadi ada juga air. Jadi air yang kita perlukan untuk hidup. Air juga disumbangkan oleh diversity sebenarnya. Tanpa biodiversity yang kita kata stabil, kemungkinan kita tak akan ada sumber air yang bersih. Ya. Kemudian biodiversity juga memberikan kita sumber ubat-ubatan sebenarnya macam kita tahu di Malaysia memang famous lah, memang terkenal dengan penggunaan ubat-ubat tradisional ya. Kemudian yang kedua, biodiversity juga memberikan kita nilai estetik dari segi pendidikan ya, pendidikan, pengadaan rekreasi. Kita tahu ramai yang suka panjat gunung ya, yang suka mandi sungai. Jadi ini adalah sebenarnya benda yang disumbangkan oleh biodiversity secara tak langsung ya. Jadi kita kadang-kadang kita kurang menghargai sebab kita tak nampak sebenarnya benda itulah yang memberikan kita nilai kepelbagaian dari segi budaya dan juga kesihatan. Kemudian juga menyumbang kepada kesihatan kita ya. Jadi kemudian yang ketiga, biodiversity juga menyokong kehidupan ya. Ya, sebenarnya dia diperlukan. Tanpa biodiversity mungkin kita takkan boleh survive ataupun terus menerus kelangsungan hidup kita mungkin terganggu. Baik.
Kemudian kita akan pergi kepada, ini adalah bahagian hutan ataupun pokok-pokok ataupun kita juga sebagai planter ya. Jadi saya akan just sentuh sikit berkenaan dengan pokok-pokok. Jadi untuk hutan-hutan di Malaysia ni, hutan kita dikenali sebagai hutan khatulistiwa ataupun hutan hujan tropika ya. Hutan hujan tropika atau hutan hujan khatulistiwa. Ya, jadi kalau macam kita tahu, kalau kita bergerak macam yang biasa tengok carta ni ya. Jadi kalau kita mula dengan hutan, kalau hutan ni bermula daripada hutan air laut ataupun mangrove lah. Mangrove. Jadi kalau kita di Malaysia ni yang antara yang glamour hutan pai laut matang ya di Perak. Jadi kita hutan pai laut matang adalah antara hutan bakau ataupun mangrove yang terkenal dan memang besar dan diuruskan dengan baik oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Kemudian kita pergi kepada pai gambut. Ini adalah hutan yang kita semakin hilang. Jadi kalau kita tengok di Malaysia, mungkin yang paling besar yang kita tinggal adalah hutan di Tasik Bera dan juga di Tasik Chini. Jadi itu adalah antara yang tinggal lah, yang besar kita kata besar dan signifikan lah. Jadi ia semakin berkurang. Kemudian hutan Tanah Pamah, ni pun kita pun dah semakin kurang sebab semakin kita berkembang maju, kita lebih banyak meneroka bahagian lowland ataupun bahagian tanah pamah ni dahulu ya, untuk buat rumah sebagainya. Jadi hutan lowland ni pun agak kurang dah sekarang di Malaysia. Kemudian dia akan bergerak kepada 750 meter. Jadi di bawah 750 meter ke 300 meter ya. Jadi dia dikenali sebagai hutan bukit lah, Dipterokapra bukit. Kemudian Dipterokapra bukit tinggi ataupun upper hill Dipterokarp sehingga 1200 meter. Kemudian lebih 1200 meter kita kenali dia sebagai hutan gunung lah. Kemudian lebih daripada 1500 meter kita kenali dia sebagai hutan gunung tinggi. Jadi kalau kita tengok dari segi diversity, sebenarnya diversity tertinggi adalah di kawasan tengah lah, seperti biasa untuk pokok ya. Jadi kalau kita tengok pun dia punya kepelbagaian ni, kita tengok kalau dah di bawah ni pokok dia agak rendah sebab di sini tanahnya agak lembut berair. Jadi dia tak boleh tinggi-tinggi, dia akan tumbang. Jadi dia semakin ke tengah ni dia makin tinggi. Tapi bila mencapai 1200 dia makin renek semula, dia makin rendah balik. Jadi kalau kita sampai hutan gunung tinggi, kalau siapa yang pernah naik gunung ya, siapa yang suka hiking, mungkin pernah nampak hutan-hutan bonsai yang kita panggil hutan yang rendah, renek ya. Kemudian kalau di atas lagi kita ada hutan macam-macam lah, kerangas dan sebagainya, yang memang pokoknya memang pokok-pokok kecil, pokok herba ya. Itu dia punya keunikan dia. Jadi di setiap kawasan ni dia mempunyai diversity yang unik, yang kadang-kala hanya terdapat di kawasan-kawasan tersebut saja, terutama yang di tanah tinggi ya. Hutan di tanah tinggi ni takkan boleh survive ataupun bermandiri di kawasan tanah rendah sebab terlalu panas. Dia perlukan cuaca yang sejuk. Jadi ini adalah hutan yang data hutan yang ada di website Jabatan Hutan. Jadi kalau kita nampak, sememangnya ia semakin berkurang ia memang semakin berkurang. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, tapi dia kalau ikut data yang diberikan oleh Jabatan Hutan dan KEXA, kita masih mengekalkan 50 ke 60% kawasan yang masih diliputi hutan ya. Jadi macam saya cakap tadi, hutan kita dikenali sebagai hutan hujan tropika atau hutan hujan khatulistiwa. Baik. Seterusnya, kita pergi kepada biodiversity untuk mamalia. Jadi saya sentuh sikit untuk mamalia. Kita ada lebih kurang 306 spesies. Kemudian ada 13 family ya, terdiri daripada 13 family yang dibahagikan secara amnya kepada dua kumpulan utama, iaitu non-volant, mamalia yang boleh terbang, non-volant yang tak boleh terbang, kemudian mamalia yang volant yang boleh terbang. Baik. Jadi kalau kita tahu mamalia ni sebenarnya ada satu je kumpulan, bukan satu kumpulan, satu je jenis yang boleh terbang ni ataupun volant ni adalah yang ini. Ini dipanggil sebagai kelawar ini kelawar. Jadi kelawar saja merupakan mamalia yang betul-betul boleh terbang ya. Jadi yang memang boleh terbang adalah kelawar. Yang lain semua tak boleh. Mamalia lain semua tak boleh terbang. Baik. Okey, ini adalah antara contoh-contohnya. Macam ini surili kaki putih, ini kelawar kelawar ladam. Ini tupai ambang bulan.
Di bawah ni nampak ya, agak unik. Tapi kalau kita pergi ke Borneo, warnanya agak lain sikit, dia lebih banyak putih. Ni gambar yang daripada Perlis. Ini adalah tupai. Ini khinzir lah, babi hutan. Ini tupai duri merah ya. Tikus duri merah, maafkan saya. Okey. Ini adalah antara banyak lagi ya, memang banyak, 300 lebih spesies. Jadi kalau adik-adik berminat boleh belajar dan mengetahui lebih lanjut, ada banyak buku ya. Dan ini adalah satu spesies yang memang sangat signifikan dengan Malaysia ya. Ini adalah harimau Melaya, Panthera tigris. Ya, Panthera tigris ni macam kita tahu sekarang Jabatan Perhiritan sedang melancarkan kempen untuk menyelamatkan harimau Melaya sebab kita memang ada kurang daripada 100 ke 150 individu saja yang tinggal. Jadi agak sedih kerana kalau kita tengok jata Malaysia, ini kita panggil jata kan, kita mahu tahu ini jata Malaysia. Kalau kita nampak dia diapit oleh 2 ekor harimau. Jadi kalau harimau ni pupus daripada Malaysia, jadi jata kita ni tidak ada lah. Maknanya dia tidak signifikan lah, tak ada dah spesies tu di Malaysia. Baik. Jadi itu penting untuk kita menjaga biodiversity kita. Okey. Dan kita pergi kepada burung. Untuk burung kita ada lebih kurang 827 spesies, ada daripada 90 family. 17 spesies endemik, 68 spesies yang terancam. Jadi ini adalah bilangan-bilangan yang agak saya anggaran bukan tepat. Baik. Kemudian kalau kita tengok yang biasa-biasa kita tengok lah, burung-burung yang biasa kita tengok dekat keliling kita. Jadi ini adalah burung ciak rumah, ataupun kita sebenarnya nama dia ciak Eurasea. Kalau ciak rumah dia lain sikit. Sebenarnya lah nama Melayu ni dia macam-macam sikit. Okey, ini pekaka dada putih. Burung pekaka ini burung kelicap main kelapa. Ini peling mata merah. Biasa tengok Saya rasa semua pun mungkin memang selalu nampak burung-burung ni di sekeliling kita. Ini burung hantu lah. Ini mungkin kalau ada yang bernasib baik boleh nampak macam ni lah. Saya nampak siang ini siang. Jadi selalunya dia keluar malam lah. Macam kita tahu burung hantu atau burung jampuk ni dia keluar malam. Ini burung punai Kalau ada pokok-pokok ara yang berbuah macam ni, ini buah ara Jadi memang ada banyak burung yang akan datang makan buah ara tersebut. Jadi salah satunya adalah burung punai dengan burung perling ni. Dia memang suka. Okey, kemudian yang lain ini dendang selayang, burung yang sangat mungkin senang nampak, kita memang senang nak kenal. Dia memang warna kuning dan kepak dia ada hitam sikit Ini gembala kerbau. Kemudian ini adalah burung belatuk ini burung yang biasa dibela di kampung-kampung lah. Ini burung merbuk, ini burung tekukur. Baik. Kemudian kita ada juga burung hijrah sebenarnya. Burung hijrah ni dia datang ke Malaysia. Maknanya dia jadikan Malaysia sebagai tempat hentian dan juga tempat untuk dia cari makan semasa di bahagian utara. Bahagian utara Khatulistiwa sejuk Ada 4 musim. Jadi dia masa musim sejuk, burung-burung ni dia berhijrah turun dan datang ke Malaysia. Jadi masa dia selalunya datang daripada Oktober hingga Mac. Ada yang terbang lebih 13,000 km lebih 13,000 km dari Alaska terus ke Australia. Antara yang burung hijrah ni pipit hutan ni biasa tengok. Ini burung pucung. Pucung pun burung hijrah juga sebenarnya. Pucung Jawa ni Ini burung camar tepi laut dah. Okey, ini burung langsir, burung Jepun. Baik. Kemudian ini adalah antara burung-burung yang kita kata punya status yang terancam lah. Maknanya populasi dia semakin kurang dan habitat dia pun semakin kurang. Jadi kita anggap dia sebagai burung yang terancam mungkin akan pupus kalau kita tak bantu dia. Jadi ini adalah burung botak. Sangat kurang Tapi kalau di Johor mungkin senang sikit nak nampak. Okey, ini adalah burung enggang. Ada banyak spesies enggang. Kita ada 10 spesies sebenarnya burung enggang. Sebenarnya di Semenanjung kita ada lebih banyak spesies burung enggang berbanding Borneo. Borneo ada ataupun Sabah Sarawak Borneo ada 8 spesies. Jadi di Semenanjung Malaysia kita ada lebih. Kita ada 10 spesies. Ada 2 spesies yang tak ada di Borneo. Jadi ini adalah enggang. Salah satu enggang, ini adalah enggang papan. Baik.
Kemudian ini adalah kalau adik-adik berminat, ini adalah antara buku-buku yang adik boleh dapatkan kalau adik nak belajar macam mana nak kenal burung-burung di Malaysia ya. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada amfibia. Amfibia kita di Malaysia ada lebih kurang 242 spesies. Okey. Okey, ini adalah antara kata-kata yang unik, yang signifikan lah. Ini yang belakang ni sebenarnya kalau nampak, ini belakang ni katak puru biasalah yang kat rumah tu ya. Okey, untuk amfibia ini dia punya pengkelasan dia. Pengkelasan saintifik ya, ada 7 keluarga ataupun 7 family. Okey, ada katak puru, katak tanduk, ada katak terbang juga Sebenarnya dia bukanlah terbang tapi dia meluncur, kita panggil gliding ya. Okey. Kemudian ini adalah antara contoh-contohnya. Ini mungkin ramai yang biasa tengok katak pisang ataupun katak pisang lah kita panggil Selalu ada dekat rumah. Ini yang unik, ini adalah katak terbang tadi lah yang saya cakap, katak terbang, katak pokok. Ini dia sedang ini membuat menghasilkan telur lah. Okey. Ya, ini katak lampar. Ini katak puru ataupun katak kodok. Ini nampak kulit licin tapi dia still digelar sebagai kodok. Kita nampak kulit dia agak kering. Yang inilah katak sungai cantik. Ini katak mulut sempit, memang kecil. Sebesar jari kelingking saja katak ni Sangat kecil. Okey, kemudian kita pergi kepada reptilia. Okey, biodiversity reptilia ni kalau kita tengok kat sini ni adalah reptilia ni dia adalah haiwan berdarah sejuk yang terdiri daripada ular, cicak, buaya. Kita ada lebih kurang 567 spesies. Jadi dalam gambar ni ular lah. Jadi kalau kita nampak ni ular senduk. Ini ular kapak tokong Ular kapak tokong. Ini adalah ular matahari lah. Walaupun ada juga orang panggil sebagai ular karang pantai. Jadi ini yang tak berbisa sebenarnya, nampak macam garang tapi sebenarnya dia tak berbisa. Ini ular pucuk. Okey. Kemudian untuk reptilia ni kita ada 14 keluarga family. Kemudian kita dia ada juga dia punya kita panggil dia punya family lah ular ni. Order dia order Serpentis Jadi ini ular pokok emas, biasa juga selalu masuk rumah. Dan ini ular dipanggil ular rumah Ini pun selalu juga masuk rumah. Dua-dua tidak berbahaya kepada manusia lah. Okey, kemudian pengkelasan saintifik juga untuk ular ni, reptilia ni. Untuk bahagian cicak dan burung karung dan buaya. Jadi ini dia punya inilah order dia punya family lah family dia. Ini termasuk sekali dengan penyu buaya semua kat dalam order ini. Okey. Okey, kalau kita ikut nama Melayu, inilah dia punya pengkelasan dia. Kalau reptilia ni dia ada ular, cicak, mengkarung, buaya, biawak, kura-kura dan penyu Lebih kurang macam itulah dan pengkelasan secara am nama Melayu. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Ini penyu agar. Ini kura-kura. Ini cicak lah. Ini mengkarung Ini mengkarung leher biru. Ini cicak yang agak unik. Ini hanya boleh didapati di negeri Johor Okey. Okey, saya rasa itu sahaja yang saya ingin kongsikan berkenaan dengan biodiversity yang terdapat di Malaysia. Saya harap semua adik-adik berminatlah, jadi mungkin boleh sambung belajar. Kalau minat dalam bahagian ini, boleh teruskan minat anda dan ada ramai orang yang boleh bantu. Boleh cari saya di Facebook. Saya ada di Facebook, selalu juga buat kajian dan menghantar gambar-gambar yang menarik berkenaan dengan biodiversity yang terdapat di Malaysia. Jadi terima kasih banyak kerana sudi mendengar ceramah daripada saya yang ringkas ni. Saya harap semua berpuas-hati dan boleh faham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Abdul Muin Mat Akil atas ceramah yang telah disampaikan. Seterusnya, majlis ingin menjemput Profesor Madya Dr. Mardiana Idayu Ahmad untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Tenaga Lestari. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang hadir dalam sesi webinar bagi kuis STEM Biodiversity pada hari ini.
Selamat datang saya ucapkan kepada para pelajar dan mungkin kita ada juga guru-guru dalam sesi ini. Terima kasih saya ucapkan. Jadi anda semua akan bersama saya selama lebih kurang 45 minit untuk saya kongsikan berkaitan dengan tenaga lestari. Sebelum saya mulakan, izinkan saya kongsikan slide pembentangan kepada anda semua. Baiklah, topik yang saya akan kongsikan bersama anda semua hari ini adalah berkaitan tenaga lestari. Mari kita lihat rangka pembentangan pada hari ini. Saya akan kongsi berkaitan dengan pengenalan kepada tenaga lestari, kemudian kita akan lihat prinsip asas tenaga, kemudian saya akan kupas tenaga lestari dalam dua perkara utama iaitu melihat kepada sumber tenaga boleh baharu dan tenaga lestari menjurus kepada kecekapan tenaga. Seterusnya, kita akan bersama-sama melihat apakah dasar dan inisiatif yang ada di Malaysia ke arah pelaksanaan tenaga lestari dan yang terakhir faedah dan cabaran dalam melaksanakan tenaga lestari ini secara keseluruhannya. Mari kita lihat pengenalan kepada tenaga lestari terlebih dahulu. Okey, apabila kita mendengar berkenaan tenaga lestari, apa yang kita faham? Okey, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita namakan dia sebagai sustainable energy. Okey, tenaga lestari ini adalah tenaga yang boleh dijana atau dihasilkan dan disokong oleh alam semula jadi. Okey, ia boleh diperbaharui tanpa menggunakan sumber yang tidak boleh diperbaharui atau dia boleh diperbaharui tanpa mengganggu keseimbangan alam sekitar semula jadi dan mesra dengan ekosistem. Okay, apabila kita bercakap tentang lestari, kelestarian atau sustainability, ia tidak dapat dipisahkan dengan United Nations Sustainable Development Summit yang telah diadakan pada September 2015, di mana dalam persidangan tersebut telah digariskan Agenda 2030 yang telah menyatakan terdapat 17 matlamat yang kita panggil sebagai Sustainable Development Goals, SDGs. Okey, mungkin adik-adik dah biasa mendengar what is Sustainable Development ke arah pembangunan lestari atau pembangunan mampan untuk dicapai pada tahun 2030. So daripada sini kita nampak setiap satu ada matlamatnya atau skop yang hendak dituju melibatkan pembangunan lestari. Kita ada, kalau kita tengok ada nombor 1, no poverty, 2, zero hunger, kita tengok ada 13 berkait dengan climate action dan sebagainya. Okey. Jadi berkait dengan tenaga, di bawah SDG 2030 ini, terdapat 3 matlamat yang kita kata direct telah diketengahkan secara khusus ya berkenaan dengan tenaga yang melibatkan kelestarian ataupun kita panggil nyah carbon. Nyah carbon ni ataupun in English we call it as decarbonization. Gearing towards kita punya pembangunan ekonomi dan perindustrian, iaitu yang pertama SDG 7. Okey, SDG 7. Okey, iaitu SDG 7 ni menggalakkan tenaga lestari dan boleh dipembaharui. Kemudian kita ada SDG 9 yang memberi tumpuan kepada pembinaan infrastruktur berdaya tahan dan perindustrian lestari serta inovasi hijau. Dan kita ada SDG 13 yang berkaitan dengan usaha mitigasi dan penyesuaian perubahan iklim. So ketiga-tiga ini adalah secara khusus berkait dengan tenaga, ke arah tenaga lestari. Mungkin yang SDG lain juga terlibat mungkin secara tidak langsung. Tetapi yang ketiga ini adalah terlibat secara langsung berkait dengan tenaga lestari. Okey, bagaimana tenaga memberi, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita lihat dan fahamkan dulu apakah tenaga, bagaimana tenaga memberi kesan kepada kehidupan kita. Okey, seperti yang kita tahu, kita bernafas, kita membesar, kita berfikir,
kita hendak berada di tempat yang sejuk, tempat yang selesa, kita perlu cahaya dan sebagainya, kita perlu memasak makanan kita perlu menyimpan makanan kita di tempat yang tidak mudah rosak dan sebagainya. Ini melibatkan tenaga. Dalam pelbagai bentuk, kalau adik-adik boleh fikirkan, banyak bentuk tenaga yang mempengaruhi kehidupan kita seharian. Okey, tenaga juga memberi kuasa kepada kereta, bas, kereta api dan jentera-jentera berat yang lain. Pendek kata, apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita, um, daily life, berjoging, membawa kereta, apabila kereta juga dah habis petrol, kita perlu. Jadi semua yang berkait dengan tenaga. So kita boleh lihat bagaimana tenaga memberi kesan yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Okey, jadi itu ada secara sepintas lalu untuk kita fikir, oh tenaga ini memberi kesan yang banyak dalam hidup saya. Macam tu. Okey, jadi mari kita lihat prinsip asas tenaga ya. Okey, mungkin adik-adik familiar ya dengan gambar ini. Ini ada Albert Einstein ya. Okey, yang terkenal ya. So beliau pernah mengatakan bahawa energy cannot be created or destroyed. It can only be changed from one form to another. Okay, so daripada sini terhasillah hukum thermodinamik pertama ataupun first law of thermodynamics, di mana hukum ini mengatakan bahawa tenaga sentiasa dipelihara. Ia tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi dia boleh ditukar daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, maksudnya dia boleh berubah bentuk, tetapi tenaga itu tidak dapat dihapuskan. Cuma ia berubah bentuk berdasarkan hukum termodinamik pertama ini. Okey, jadi berdasarkan hukum termodinamik pertama ini, kemudian ada hukum berkait dengan pemeliharaan tenaga, iaitu Law of Conservation of Energy, di mana ia mengatakan bahawa perubahan dalam tenaga dalaman sistem tertutup adalah sama dengan jumlah haba yang dibekalkan kepada sistem tersebut dan perlu ditolak dengan jumlah kerja yang dilakukan pada sistemnya terhadap persekitaran. Okey, daripada sini kita tak payah pening-pening kepala, kita cuma kena tahu dan faham tenaga tidak boleh dicipta. Tenaga tidak boleh dimusnahkan, tetapi suatu bentuk tenaga dia boleh bertukar bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, nanti kita lihat kemudian ya. Okey, kemudian kita fahamkan dulu apakah definisi tenaga. So tenaga ini kalau ikut definisi Greek, dia bermaksud tenaga, keupayaan atau kapasiti sistem untuk melakukan sesuatu tindakan atau sesuatu kerja. Kemudian definisi saintifik pula mengatakan keupayaan untuk melakukan kerja. So kalau kita lihat susuri dia punya history lah, the word energy ni, it was derived from the ancient Greek word energia, which bermaksud it was appeared, telah muncul pada kali pertamanya dalam hasil kerja Aristotle pada abad keempat BC, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Douglas pada tahun 2007. So dah lama, masa zaman Aristotle dia memperkenalkan perkataan energia ini. Okey, kemudian kita tahu apabila kita bercakap berkenaan tenaga, dia diukur dari segi jumlah kerja yang diberikan, sama ada kita menggerakkan sesuatu, mengangkat, menyejukkan, memanaskan atau menyalakan sesuatu, dan ia adalah kita boleh lihat apakah kecekapannya, apakah kos ataupun kesannya terhadap persekitaran. Okey, jadi apabila kita memahami takrifan tenaga ini, dia membolehkan kita mengukur tenaga yang membantu kita memahami cara dia digunakan, cara dia berubah bentuk, cara meningkatkan kecekapan tenaga dan cara membuat pembandingan antara pelbagai sumber tenaga. Okey, ini adalah kuantiti tenaga, unit
SI bagi tenaga, kita ukur dalam unit joule ataupun simbolnya J. Okey, kita nampak di sini. Okey. Selain itu, kadar penggunaan tenaga ataupun kadar penukaran tenaga kita namakan sebagai kuasa ataupun power. Secara saintifik, kuasa atau power kita takrifkan sebagai kadar di mana tenaga ditukar daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain yang berguna. Remember, dalam first law of thermodynamics, tenaga bertukar, boleh ditukar daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. So, kadar di mana dia bertukar daripada satu bentuk ke bentuk yang lain itu kita takrifkan sebagai kuasa. Okay? So the amount of energy converted to useful form over time taken or work done over time taken. Unit bagi kuasa adalah joule per saat atau kita namakan juga sebagai watt. Simbolnya adalah W. Contohnya apabila jantung kita berdegup. Apabila jantung kita berdegup, dia sebenarnya telah melakukan satu kerja. Okey, 0.0 joule per saat. Okey, oleh itu jantung kita sebenarnya telah menjalankan kerja sebanyak 0.01 joule bahagi 1 saat. So sebenarnya dia telah menghasilkan kerja 0.01 watt. Okey, so that's kalau kita nak imagine bagaimana jantung kita melakukan kerja. Okey, ini juga melibatkan kerja kuasa. Okey? Okey. Jadi, apabila jantung kita kadar kuasa 0.01 watt, kalau kita nak bandingkan jumlah ini dengan kadar kuasa lampu suluh, iaitu 4 watt ataupun mungkin satu kereta yang kita boleh, bila kita convert dan sebagainya, kita boleh berikan dalam bentuk 100 kilowatt ataupun kita boleh nak bandingkan dengan kita punya aircon system kita yang bekerja mungkin 1 horsepower bersamaan dengan 746 watt contohnya. Jadi ini adalah perbandingan macam mana kita nak melihat sesuatu itu, membuat perbandingan ya berkait dengan kuasa dan tenaga, kadar penggunaan tenaga bagi sesuatu kerja yang dijalankan. Okey. Jadi kita lihat pula sumber tenaga. So sumber tenaga ada 2 bentuk utama. Satu, sumber tenaga boleh diperbaharui di mana ia boleh dihasilkan secara semula jadi dalam tempoh yang singkat. Manakala kita ada satu lagi sumber tenaga tidak boleh diperbaharui di mana ia tidak boleh dihasilkan dalam tempoh yang singkat. So renewable energy, and we also have non-renewable energy. Okey. Itu adalah bentuk tenaga. Mari kita lihat pula bentuk sumber tenaga. Kalau kita lihat, kita ada tenaga primer dan tenaga sekunder. Apa itu tenaga primer? Primer ni maksudnya utama. It means that tenaga mentah yang terkandung dalam sumber asli seperti arang batu, minyak, cahaya matahari, biodiesel tidak mengalami sebarang pertukaran. Remember, kita tahu tenaga bertukar bentuk. So sebelum dia tu bertukar bentuk kepada bentuk yang lain, yang utama dia tu kita panggil dia sebagai tenaga primer. Okey? Tenaga utama iaitu raw material. Okey? Raw energy. Kemudian kita ada tenaga sekunder. Tenaga sekunder adalah tenaga yang telah ditukar daripada bahan api lain atau sumber tenaga primer. Contohnya tenaga elektrik. Okey. Untuk menjana elektrik yang kita ada, sama ada dengan membakar bahan api fosil atau menggunakan sumber tenaga, boleh diperbaharui seperti tenaga solar, angin dan biodiesel. So kita kena faham, kita ada tenaga primer, dia belum bertukar bentuk. Tetapi apabila dia bertukar bentuk atau ditukarkan daripada tenaga primer kepada bentuk yang lain, so kita namakan ia adalah sebagai tenaga sekunder. Seperti tenaga elektrik. So tenaga elektrik adalah tenaga sekunder telah ditukarkan. Mungkin kalau kita sekarang menggunakan
tenaga elektrik penjanaan daripada pembakaran bahan api fosil. Okey, atau seperti mungkin arang batu ataupun mungkin crude oil ataupun mungkin natural gas dan sebagainya. Okey, ataupun pada masa sekarang mungkin kita telah bertukar kepada penggunaan elektrik hasil daripada janaan tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar yang mungkin ada di bumbung rumah kita dan sebagainya. Okey. Mari kita lihat sepintas lalu tenaga tidak boleh diperbaharui. Apabila kita kata dia tidak boleh diperbaharui, it means that it cannot be replenished. Dia akan habis. Pada satu jangka masa bila kita guna dia akan habis pada satu jangka masa yang mungkin sama ada pendek atau panjang. Okey, kita ada 3 tenaga tidak boleh diperbaharui. Yang utama iaitu kita ada minyak mentah, crude oil, petroleum. So minyak mentah ini adalah campuran hidrokarbon yang terbentuk daripada tumbuhan dan haiwan yang hidup berjuta-juta tahun dahulu. Kemudian kita ada gas asli, natural gas, iaitu terbentuk jauh di permukaan bumi yang komponen terbesar gas asli adalah metana. Dan kemudian kita ada arang batu iaitu ataupun coal, batu enapan hitam atau hitam kecoklatan yang mudah terbakar yang mengandungi karbon dan hidrokarbon. Okey, so tenaga tidak boleh diperbaharui ini, sumber-sumber ini adalah yang sekarang konvensional. Kita panggilkan sumber tenaga konvensional yang kita gunakan untuk menjana elektrik bagi industri, perumahan dan sebagainya. Jadi pada satu hari nanti ia akan habis. Okey? Okey. Okey. Itu adalah berkait dengan apa yang kita kata tenaga tidak boleh baharu. Jadi pada hari ini saya nak membincang berkenaan tenaga lestari. Mari kita lihat. Tenaga lestari iaitu sumber tenaga boleh diperbaharui. Okey, bila kita kata sumber tenaga boleh diperbaharui, dia boleh dikumpul, dia tenaga yang berguna, yang dikumpul atau dijana daripada sumber yang boleh diperbaharui secara semula jadi. Okey, kemudian apabila kita berkata tentang tenaga boleh diperbaharui, kita akan come across the technical terms of clean energy ataupun tenaga bersih. Atau kemudian kita juga akan come across the technical terms of tenaga alternatif. So, terma-terma ini adalah begitu dekat dengan terma sumber tenaga boleh diperbaharui. Okey, mari kita lihat jenis tenaga boleh diperbaharui. Secara keseluruhan ada 6 ya. Secara keseluruhan, big lah kita kata main yang utama. Iaitu pertama sekali kita ada tenaga hydroenergy, kita ada tenaga biogeosim, kita ada tenaga angin, tenaga geothermal, tenaga solar dan tenaga lautan. Bagi tenaga lautan ini pula kita ada from wave energy atau tenaga gelombang ataupun ombak. Kemudian kita ada tidal energy which is pasang surut, dan kita ada ocean thermal energy, thermal lautan. Okey, tenaga thermal lautan. Okey, mari kita lihat satu persatu secara sepintas lalu ya. Okey. Tenaga hidro, daripada namanya kita tahu bermaksud air, daripada dikenali sebagai daripada kitaran air yang sistem kita semula jadi di bumi yang disebabkan oleh penyejatan, ada sinaran matahari dan sebagainya. Jadi daripada situlah kita dapat menghasilkan, kita ada banyak sumber air di muka bumi, dan daripada situ kita boleh menggunakan sumber air ini untuk sebagai sumber asas tenaga. Jadi tenaga hidro ini dikenali sebagai kuasa hidro, juga dikenali sebagai kuasa air, di mana kita menggunakan tenaga air yang jatuh, penggunaan air yang jatuh ataupun mengalir laju untuk menghasilkan elektrik atau menggerakkan mesin.
Ini dicapai dengan menukarkan tenaga kinetik air kepada tenaga elektrik ataupun mekanikal. Air tidak digunakan untuk dalam tenaga hidro, sebaliknya ia melalui peralatan penjanaan dan perlu pembinaan empangan dalam menghasilkan untuk menghasilkan tenaga elektrik. So kita tengok di Malaysia kita ada tenaga penggunaan kita kata daripada tenaga hidro kepada elektrik. Kita ada empangan-empangan yang ada di Malaysia dan this is one of the most renewable energy yang telah digunakan di Malaysia untuk penjanaan elektrik. Okey. Okey, ini adalah keratan rentas bagi empangan hidroelektrik. Kalau adik-adik boleh tengok sini, dia ada penstock, turbine, generator. Okey, daripada situlah maka air akan memutarkan turbin dan akan memberi kuasa kepada penjana dan kemudian terhasillah tenaga elektrik. Okey, dan tenaga kedua, tenaga boleh diperbaharui yang kedua adalah tenaga biogesim. Biomass energy. So, apakah biogesim? Biogesim adalah diperolehi daripada bahan organik. Bahan organik adalah bahan ataupun bahan daripada living things, benda hidup. Seperti sisa tumbuhan dan haiwan yang digunakan untuk menghasilkan bahan api seperti metanol, gas asli dan minyak. Kita juga boleh menggunakan sampah ataupun waste, najis haiwan, serpihan-serpihan kayu dan sebagainya untuk menghasilkan tenaga. So ini kita panggil sebagai tenaga biogesim. Okey. Contoh-contoh bahan yang membentuk tenaga biogesim adalah tanaman tenaga khusus, sisa tanaman pertanian, sisa perhutanan, alga, sisa pemprosesan kayu, sisa basah dan sebagainya. So ini adalah tenaga bagi biogesim. Secara keseluruhan, terdapat 3 bentuk biomass ataupun biogesim. Kita ada dalam bentuk pepejal, seperti kita tengok di sini kita ada pellet and wood chips. Kita juga ada dalam bentuk liquid yang untuk 3 bentuk biogesim, tenaga biogesim ini seperti vegetable oil, biofuel and ethanol, dan kita juga ada dalam bentuk gas iaitu gas metana ya. Okey, mari kita lihat part of the biogesim. Mungkin adik-adik dah familiar dengan perkataan biogas. So biogas adalah suatu bentuk tenaga biogesim yang terhasil daripada campuran gas yang dihasilkan untuk pemecahan bahan organik tanpa oksigen, iaitu mengalami proses secara anaerobik yang terdiri daripada metana dan karbon dioksida. Ia boleh dihasilkan daripada bahan mentah seperti bahan sisa pertanian, baja, sisa pepejal perbandaran, bahan tumbuhan, kumbahan dan sebagainya. Biogas ini boleh dijana di tapak pelupusan ya. So gas metana boleh dijana di tapak pelupusan. So kalau kita tidak menyelenggara tapak pelupusan dengan baik, maka gas metana akan terlepas di kepersekitaran secara terus. Disebabkan itulah satu sistem recovery, kita panggilkan methane gas recovery system, perlu ada di landfill untuk mengelakkan gas metana ke udara dan sebagainya. Okey. Ini adalah contoh biogas tapak pelupusan yang ada di Vancouver Landfill, di mana mereka telah mengumpul gas metana ini, kemudian mereka simpan dan storkan dan guna pakai untuk kegunaan yang berfaedah. Okey. Okey, selain itu kita ada juga kenderaan yang berkuasa biogesim seperti biogas train, bioethanol bus, bioethanol car, biofuel bus dan van. Juga di bawah CGSS C3 USM kita ada satu bus yang menggunakan kuasa biogesim. Okey. Alright. Selain itu, bioethanol, petrol yang berasaskan tumbuhan adalah
salah satu produk daripada tenaga biogesim, ya, di mana bioethanol adalah biofuel yang dihasilkan daripada penampaian jagung, kentang, biji rim gandum dan bahan-bahan tumbuhan yang lain. So kalau kita tengok, kita ada percampuran antara bioethanol iaitu petrol ini, bila dicampurkan dengan conventional petrol, dan dia akan mengeluarkan satu produk yang kita mungkin namakan, kalau di sini ada produk E5, E10, E85 dan sebagainya, menunjukkan rasio percampuran antara conventional petrol daripada sumber bahan api fosil dan dengan bahan dengan sumber tenaga yang boleh diperbaharui, iaitu biogesim. Okey, teruskan dengan biodiesel, iaitu salah satu bentuk tenaga biogesim. Biodiesel adalah salah satu bahan api yang berasal daripada tumbuhan ataupun haiwan, ya, yang terdiri daripada ester asid lemak rantai panjang. So biasanya dia dibuat daripada lemak-lemak haiwan, di mana kita perlu mengekstrak minyak dan kemudian kita menukarkan minyak ini kepada biodiesel menggunakan teknik biokimia seperti transesterification, mungkin kita boleh menggunakan pyrolysis dan sebagainya. Okey, kemudian teknologi biogesim yang seterusnya adalah biominyak. Biominyak ialah campuran hidrokarbon kompleks dengan jumlah besar oksigen dan air, di mana ia boleh digunakan sebagai bahan api bagi kenderaan dan sebagainya. Okey, seterusnya mari kita lihat tenaga boleh diperbaharui, iaitu dalam bentuk tenaga angin ataupun wind energy. Okey, apakah tenaga angin ini? Ia adalah penggunaan angin untuk membekalkan kuasa mekanikal melalui turbin angin bagi menghidupkan penjana elektrik dan seterusnya menghasilkan kuasa elektrik. So ia adalah suatu bentuk tenaga kinetik udara dalam pergerakan angin. Okey, dia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Bila kita selusuri sejarah, sebenarnya tenaga angin ini telah digunakan sejak 4,000 tahun yang dahulu oleh orang Babylon dan China bagi mengepam air untuk perairan. Selain itu, ia juga digunakan pada zaman pertengahan di Eropah untuk mengisar jagung, di mana istilah kincir angin itu berasal. Okey, bagaimana kuasa angin ini berfungsi? Kita tahu bahawa matahari akan memanaskan atmosfera kita secara tidak rata. Jadi ada tumpuk yang akan lebih panas daripada tumpuk yang lain. So tumpuk udara panas atau hangat ini akan naik ke atas dan udara lain akan bertiup masuk menggantikannya dan kita dapat merasakan angin bertiup. Kita boleh menggunakan tenaga angin dengan membina menara tinggi dengan kipas besar di atasnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi potensi sumber angin di sesuatu kawasan, iaitu kita melihat kepada kelajuan angin, kecepatan udara dan jejari bilah turbin. So ini bermakna turbin angin perlu berada di kawasan yang mempunyai banyak angin secara konsisten atau secara yang tetap, bukan yang sekali-sekala angin kencang. Okey, tenaga angin boleh digunakan untuk tugas mekanikal seperti mengepam air, juga boleh digunakan untuk penjanaan elektrik bagi kegunaan terus atau penyimpanan dalam bateri. Ini adalah bentuk turbin angin yang ada di pasaran ataupun dalam peringkat penyelidikan. Kita tengok bentuk yang biasa adalah bentuk vertikal dan ada juga bentuk horizontal dan ada juga bentuk-bentuk moden. Okey. Tenaga seterusnya yang kita akan sama-sama lihat pada hari ini dan kongsi bersama adalah tenaga geothermal, iaitu geothermal energy. Okey, tenaga geothermal ini adalah berasal daripada haba daripada kerak bumi dalam bentuk air panas ataupun wahab panas yang mana digunakan untuk menjana kuasa bagi elektrik. Kita tahu haba daripada magma di dalam bumi akan memanaskan air dari bawah tanah dan ini boleh digunakan untuk penjanaan elektrik. So penjanaan elektrik geothermal ini telah digunakan di 26 buah negara, manakala pemanasan geothermal telah digunakan di 70 negara Amerika Syarikat, merupakan pengeluar tenaga geothermal terbesar di dunia.
Okey, tenaga geotermal ini kalau kita lihat mempunyai dua aplikasi utama, iaitu satu pemanasan atau penyujukan dan yang kedua adalah penjanaan elektrik. Bagi penjanaan elektrik, sumber haba lebih daripada 150 darjah Celsius diperlukan untuk menjana kuasa elektrik. Manakala sumber haba di bawah 150 darjah Celsius akan digunakan untuk pemanasan secara terus atau mungkin penyejukan secara terus. Okey. Tenaga geothermal ini menggunakan steam dan atau air panas untuk menghasilkan tenaga elektrik atau pemanasan. Dia bergantung kepada suhu dan kedalaman. Semakin dalam ke dalam bumi, maka semakin tinggi suhunya dan boleh digunakan untuk pelbagai aplikasi seperti yang kita tahu. Tadi saya telah kongsikan penjanaan elektrik ataupun heat exchangers, cooling tower, district heating dan sebagainya. Okey, tenaga seterusnya yang saya akan kongsikan adalah tenaga yang paling terkenal sekali, iaitu tenaga solar. Okey, tenaga boleh diperbarui, solar energy. Tenaga solar adalah terbentuk daripada cahaya pancaran matahari dan haba daripada matahari yang dapat dimanfaatkan menggunakan pelbagai teknologi yang telah berkembang pesat seperti pemanasan solar, fotovoltaik, kita ada seni bina solar dan sebagainya. Jumlah tenaga solar yang sampai ke permukaan bumi setiap jam adalah lebih besar daripada jumlah permintaan tenaga manusia dalam satu tahun. Ini bermakna kita mempunyai potensi tenaga solar yang amat besar untuk kita gunakan. Tenaga solarnya telah digunakan awal sejak abad ke-7 di mana manusia telah menggunakan cahaya matahari untuk menyalakan api dengan bahan kaca pembesar. Pada abad ketiga, pada abad ketiga BC orang Yunani dan Rom telah menggunakan tenaga solar dengan cermin untuk menyalakan obor dan kemudiannya telah digunakan di dalam tamadun Cina pada 20 AD. So, maksudnya tenaga solar ini telah lama digunakan dalam sejarah manusia. So, slide ini menunjukkan perbandingan saiz solar panel. Kita dapat lihat saiz yang sama tetapi tahun yang berbeza dan kita dapat lihat kecekapan dan penjanaan elektrik yang berbeza dapat dihasilkan. Kita dapat lihat apabila sejajar dengan peredaran masa dan semakin moden dan membangun dunia ini, kita dapat lihat semakin cekap the efficiency of the solar panel. Kita dapat lihat dia increase daripada 6 hingga sekarang kita dapat lihat 20% dari segi kecekapannya dan dapat menghasilkan lebih banyak tenaga. Teknologi tenaga solar juga diaplikasikan dalam pelbagai bentuk, pelbagai aplikasi dan sebagainya seperti daylighting, solar water heating, photovoltaics, concentrating solar thermal dan sebagainya dalam bangunan, pengangkutan, industri dan sebagainya. Okey, seterusnya saya kongsikan tenaga boleh diperbaharui yang terakhir, iaitu tenaga lautan ataupun oceanic energy. Oceanic energy ini ada 3 jenis yang utama, iaitu tenaga gelombang ataupun wave energy. Yang kedua, tenaga pasang surut, tidal energy, dan yang ketiga, tenaga termal lautan atau ocean thermal. So, semua bentuk tenaga dari lautan ini masih kita kata di peringkat awal pengkomersialan ataupun masih lagi dalam uji kaji dan penyelidikan. Di antara ketiga-tiga tenaga lautan ini, tenaga gelombang ataupun ombak merupakan tenaga yang penghasilan tenaga tersebut memerlukan kos yang lebih mahal berbanding tenaga lautan yang lain. Ini mungkin melibatkan dia punya peralatannya, kosnya dan sebagainya. Okey, mari kita lihat tenaga gelombang ombak, iaitu dijana dengan menggunakan tenaga dalam gelombang laut kepada elektrik. Terdapat banyak teknologi tenaga gelombang yang berbeza yang sedang dibangunkan dan diuji, seperti kita ada bentuk penyerap, attenuator, pelamis ataupun saluran tirus, tapered channel. Okey, ini adalah gambar. Kita dapat lihat ini adalah absorber
Ini attenuator yang kelihatan seperti banana boat ataupun kita panggil sebagai ocean snake, something like that. Ataupun orang panggil juga sebagai pelangis ya. Dan yang seterusnya kita ada tapered channel. Okey. Tenaga lautan seterusnya adalah tenaga pasang surut, tidal energy, yang dihasilkan oleh lonjakan air laut semasa pasang surut. Keamatan air dari naik turunnya pasang surut adalah bentuk tenaga kinetik di mana tenaga pasang surut ini ada dua bentuk, iaitu kita boleh menjananya, kedua-duanya dapat menjana tenaga elektrik ya, iaitu teknologi julat pasang surut satu, dan satu lagi teknologi aliran air pasang surut. Okey. Dia penjanaan tenaga pasang surut ini memerlukan turbin. Seolah-olah diumpamakan sebagai turbin angin, walau bagaimanapun turbin ini perlu diletakkan di dasar laut ya, di dasar air, di bawah air. Dan contohnya kita boleh letak di pintu masuk teluk di mana air yang mengalir boleh memutarkan kipas untuk menjana elektrik. Okey, yang terakhir bagi tenaga lautan adalah tenaga termal lautan yang menggunakan kecerunan termal lautan di antara air laut cetek ataupun permukaan yang lebih besar untuk menjalankan enjin haba dan menghasilkan kerja yang berguna. Contohnya biasanya dalam bentuk tenaga elektrik. So tenaga haba lautan dijana dengan menukar perbezaan suhu antara air permukaan lautan dengan air yang lebih dalam. So dia actually involve the perbezaan kecerunan suhu lah daripada permukaan dengan laut yang lebih dalam. So logi penukaran tenaga haba lautan ini kita panggil Ocean Thermal Energy Conversion yang berasaskan darat dan terapung ataupun di dalam laut. Okey. Itu adalah berkait dengan tenaga boleh diperbaharui. Seterusnya mari kita lihat sumber tenaga lestari dari sudut kecekapan tenaga. Apakah kecekapan tenaga? Kecekapan tenaga bermakna menggunakan kurang tenaga untuk menyediakan perkhidmatan yang sama. Contohnya, satu lampu pendaftar padat adalah lebih cekap berbanding mentopija tradisional kerana ia menggunakan lebih sedikit tenaga untuk menghasilkan jumlah cahaya yang sama. Okey, begitu juga kalau kita ada boiler di rumah yang mungkin especially rumah-rumah yang di tempat sejuk lah. Di negara yang bermusim sejuk, mereka mempunyai boiler untuk heating. Boiler yang cekap mengambil sedikit bahan api untuk memanaskan rumah pada suhu tertentu berbanding model boiler yang kurang cekap. Okey, formula kecekapan tenaga ialah merupakan satu kaedah pengiraan kecekapan pengeluaran penggunaan tenaga di mana ia boleh digunakan untuk mengukur kecekapan infrastruktur, kemudahan, bangunan, pengangkutan produk dan perkhidmatan. Okey, ini adalah formula kecekapan tenaga di mana ia berasaskan output dan input tenaga. Huruf Yunani Ita yang kelihatan seperti N, kaki dia panjang sikit, ini adalah simbol kecekapan tenaga, dan W menunjukkan jumlah kerja atau tenaga. Kemudian bagi mendapatkan persennya ataupun peratusnya kita darabkan dengan 100. Mari kita lihat contoh yang pertama, iaitu satu set mentol menggunakan 4,500 joule tenaga setiap minit, dan setiap minit mentol ini mengeluarkan 99 joule tenaga cahaya. Kira kecekapan tenaga bagi set mentol ini. Jadi kita akan mendapat kecekapan tenaganya adalah 2.2%. Okey, manakala contoh kedua adalah kita tengok modul solar menghasilkan sehingga 320 watt kuasa daripada 150 watt cahaya matahari. So daripada sini kecekapan tenaganya adalah 21.3%. Okey. Selain itu, bila kita bercakap tentang tenaga lestari, kecekapan tenaga, kita perlu juga arif ataupun tahu berkenaan dengan pemeliharaan tenaga, energy conservation, iaitu suatu keputusan dan amalan menggunakan kurang tenaga. Usaha dilakukan untuk mengurangkan penggunaan tenaga dengan menggunakan perkhidmatan tenaga yang lebih kurang. Ia boleh dicapai sama ada dengan menggunakan tenaga dengan lebih cekap ataupun mengurangkan jumlah perkhidmatan yang digunakan. Okey, jadi
antara amalan pemuliharaan tenaga adalah penjimatan tenaga. So, apa perbezaan penjimatan tenaga dengan kecekapan tenaga? Penjimatan tenaga sebagai sebahagian daripada pemeliharaan tenaga adalah melibatkan penggunaan kurang tenaga dengan melaraskan sikap dan tabiat kita. Contohnya, kita mematikan lampu apabila kita meninggalkan bilik atau kita mengitas semula tin aluminium dan sebagainya. Manakala kalau dari segi kecekapan tenaga, dia lebih kepada melibatkan penggunaan teknologi yang memerlukan kurang tenaga untuk menghasilkan fungsi yang sama. Contohnya, kita perlu satu lampu di dalam bilik untuk menerangi bilik kita pada waktu malam. Jadi pada masa tu mungkin kita boleh beli lampu pijar biasa, tetapi dia menggunakan tenaga yang lebih banyak. Kita boleh ganti dengan membeli lampu LED ataupun lampu pendah floor yang lebih cekap tenaga. Itu antara contohnya. Okey, saya tunjukkan di sini juga piramid tenaga nak menunjukkan peranan kecekapan tenaga, renewable energy dan energy conservation ataupun pemeliharaan tenaga. So kita dapat lihat di sini semua perkara ini perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat tenaga lestari. Walaupun kita tahu tenaga boleh diperbaharui adalah penting, kecekapan tenaga dan pemeliharaan tenaga yang berada pada dasar piramid ini, the bottom part mempunyai banyak peluang dan ruang. Oleh itu, kita harus fokus kepada usaha kita untuk memastikan matlamat tenaga lestari tercapai. Okey, mari kita lihat di Malaysia apakah inisiatif yang ada ataupun kita tengok di sini dari segi pelabelan kecekapan tenaga. Di Malaysia kita ada energy rating star to 5, 1 to 5 star ya. Di mana untuk alat-alat elektrik, apabila kita hendak membeli peralatan elektrik, kita boleh melihat kepada berapa bintang dia ada. Semakin banyak bintang, ia menunjukkan semakin bagus kecekapan tenaganya, di mana semakin kurang penggunaan tenaganya. Okey. Ini adalah selain di Malaysia, di negara-negara luar juga ada pelabelan kecekapan tenaga ini. Ada di Eropah, mereka ada untuk alat elektrik, ada juga untuk bangunan juga boleh dilabelkan kecekapan tenaganya. Di Australia, di India dan juga di Singapura. Mari kita lihat apakah dasar dan inisiatif ke arah tenaga lestari yang ada di Malaysia. So kita ada beberapa dasar di Malaysia ke arah pelaksanaan tenaga. Contohnya, kita ada di sini Petroleum Development Act, National Petroleum Policy 1975, kemudian in 1979 National Energy Policy, National Depletion Policy 1980, kemudian for Fuel Diversification Strategy 1981 dan 5 Fuel Diversification Strategy 2001. So, banyak policy berkait dengan ke arah pelaksanaan tenaga lestari di Malaysia. Selain itu policy, Malaysia juga mempunyai inisiatif yang lain yang tertera di sini. So, adik-adik boleh lihat daripada start tahun 1990-an sehingga sekarang lah kita ada banyak inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia. So, sebagai yang terakhir, saya ingin kongsi faedah dan cabaran dalam pelaksanaan tenaga lestari. Apabila kita telah melaksanakan kecekapan tenaga, pemeliharaan tenaga, renewable energy dan sebagainya, apa faedah yang kita perolehi? Faedahnya kita boleh kategorikan kepada individu, kepada sektor nasional dan internasional. Dia juga turut memberi implikasi kepada greenhouse gases, carbon emissions, kita dapat kurangkan nyah karbon ataupun decarbonization, kita dapat mengurangkan impak-impak alam sekitar. Selain itu, kita dapat juga menjimatkan kos, energy savings, climate change mitigations. Kita juga sebenarnya telah menjalankan sesuatu perkara yang dapat memberi faedah secara global, bukan sekadar secara lokal tetapi secara global. Apabila kita ingin melaksanakan setiap sesuatu perkara itu ada cabarannya. Apakah cabaran pelaksanaan tenaga lestari?
So, kita ada beberapa cabaran yang kita dapat lihat di sini, iaitu pertama dari segi teknikal, kerana kita perlu ilmu, pengetahuan macam mana hendak mengurus maintenance dan sebagainya. So, itu perkara pertama, especially apabila melibatkan renewable energy ataupun kecekapan tenaga, di mana teknologi kita perlu faham teknikalnya. Selain itu, kos dan keuangan. Kos ini mungkin sekarang kos renewable energy itu begitu mahal, tetapi kita dapat lihat berbanding 20 tahun dahulu dan sekarang kosnya semakin berkurang. Itu bermakna we can get now semakin murah lah, semakin cheaper and cheaper. Selain itu, cabarannya adalah dari segi pengurusan dan institusi dalam pelaksanaan tenaga lestari. Dan maklumat dan input yang terhad juga antara cabaran, pemahaman kita tentang tenaga lestari, maklumat yang kita ada, dan yang paling penting adalah sikap dan kesedaran. Sikap dan kesedaran kita dalam nak melaksanakan tenaga lestari ini. Ini adalah yang paling penting. So dengan itu saya akhirkan pembentangan saya dan perkongsian saya pada hari ini, dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik yang akan menjawab kuis STEM Biodiversity. Semoga sentiasa cemerlang, gebilang dan terbilang. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Mardiana Idayu Ahmad atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. Sekian saja siri webinar bagi kuis STEM Biodiversity kali ini. Saya harap guru-guru dan pelajar yang mendengar siri webinar kali ini memperolehi input dan maklumat yang telah disampaikan oleh kedua-dua penceramah kita sebentar tadi. Akhir kalam daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekian, terima kasih.